Okay, untuk kita cepatkan sikit bengkel petang ni, kita download je yang dah siap, tapi form je lah yang dah siap. Boleh buka dekat bengkel JPNT tinyurl.com bengkel JPNT HTTPS. Dalam tu basically ada satu file zip ni. Saya right click dan download. Okay. Saya dah download ni, so apa kita kena buat dekat file ni. Kita buka folder Laravel kita dekat resources view tu. Dan kita akan pastekan manage user ataupun kita extractkan manage user ke dalam resources view. Folder ni satu folder ni. Kita tengok sini saya punya folder Laravel resources views dah ada manage user folder. Okay. So, ini kita akan buat supaya apa-apa saja modul kita nak tambah kita buat dalam folder. Jadi tak adalah file kita banyak sangat kat depan ni. Kita nak cari susah. Kita buat dalam folder. Ini untuk manage user kita buat satu folder. Kalau ada nak manage product ke, nak manage report ke apa ke, kita buat folder lain. Jadi senang. Kita nak manage. Okay, so apa yang ada kat sini, kita nak buka file list user ni. So kita akan buka file list user dalam ni. So, apa yang ada dalam list user ni, apa yang kita buat tadi, cuma saya tukar sedikit. Dan saya ada tambah satu lagi add user, button untuk add user ataupun link untuk add user ni. So, macam mana nak panggil file ni? So, kita buka dekat web ni, kita buat baru yang tadi biarlah macam tu. Kita akan buat route. Okay, any. So, ini tadi kita buat manage user. So, ni yang saya nak buat ni, saya buat user je. Okay, dan kita nak panggil yang sama, boleh copy juga yang tadi tu. Kalau nak tulis panjang, boleh copy benda ni balik. Yang tadi manage user, yang ni saya nak buat yang baru ni slash user. So, instead of dipanggil view, saya akan buat panggil list. Function ni dia akan panggil. Okay, route, any, and the slash user. Okay, slash user, kemudian dia akan panggil controller kita, nama controller, user controller. Dan dekat user controller, dia akan buka ataupun dia akan execute function ataupun method list. Tak ada lagi dalam tu. Save yang ni. Okay, kemudian dekat user controller, so kita akan copy balik yang view tu, kita akan buat kepada list. So, buka balik user controller tadi. Okay, so function view ni dah ada, kita copy. Dan kita jangan kacau ni, letak bawah je. Letak kat atas ni yang baru. So list, tapi dia buat benda sama. Okay. Buat benda sama kecuali nama view dia adalah list user lah sebab dalam folder. Tapi list user tu berada dalam folder. Okay, list user yang kita copy tadi tu dan berada dalam folder manage user. So di dalam views, manage user, list user. So kita akan baca kat sini. Kena type dia punya nama folder, manage user and then slash list user. Okay. So basically benda sama je dia akan buat, cuma kita tengok sikit yang ni, so kita just buat je lah. Dia akan dapat benda yang sama. Proceed untuk insert. So menu ni dah ada insert ni. Okay. So kalau tengok tu link dia saya dah buat add user. Kalau kita buka ni add user. Kita tengok coding ni dekat list ni untuk insert ni dia akan buka add user. So add user ni belum ada. Route dia belum ada tapi file tu dah ada. So file yang kita akan buka untuk insert tu adalah yang ni add user ni. Add user. Okay, so kita pergi dekat web ni.
Okay, so kita tambah satu lagi route. Route view je. Slash add user. Sebab tadi kita punya href tu dia refer kepada add user. So add user ni kita nak buka file tadi tu, iaitu file manage user, folder manage user. Dalam folder tu kita nak buka, nama file tu adalah add user, add user.blade tu. So just add user. Okay. Kita tengok manage user, kita ada control ni. So dekat tu pun kita boleh control jugalah. Okay, buka, ini saya copy dulu dekat list user ni. Dekat list user kita copy untuk tak nak bagi orang selain daripada admin access. Kita copy yang ni dulu. Kita buka file yang kita dah download tadi tu, add user. Kita tambah je kat atas dia tu. Okay, ni kalau nak buat dekat route pun boleh, tapi saya nak buat kat sini je. So save lah file ni. So cuba klik lah, cuba klik. Ataupun refresh je. So ni add user, sepatutnya dibuka lah file tu. Okay. So kita nak add ni. So add user ni, dia dah ada form. Okay. Cuma action ni, action dia belum ada. Yang lain semua complete lah. Dia ada username, dia ada password, full name dan user level. Dia kita masuk 0 ke 1 ke. Dan ada button add lah. So kita buat action, action dia ni route lah. So maksudnya action kena buat kat route nanti. So kita buat action yang ni add user untuk action dia. Maksudnya bila orang submit, tekan button submit, dia akan panggil, sorry. Add user dah ada. Kalau kita tengok add user ni, inilah add user dia. Jadi kita kena buat insert lah, insert user. Okay, so maksudnya bila dia submit button ni add, dia akan panggil insert user. So dekat route tu dah ada lah. So kita refresh dulu page ni. So cuba kita type something kat sini. Nama baru. Okay. Email, password 123, full name, pesan. Dan kita buat sebagai satu. Kita add. Okay, not found sebab apa? Insert user ni. So, kalau ada error je not found 404 tu, itu route lah. Okay, so insert user ni tidak ada, tidak register lagi. So kita buka balik route kita. Okay, copy atas ni. Yang controller. Tambah kat sini. Kita terus buat komen lah. Ni untuk manage user. Sebab nanti kita akan ada banyak route, nanti susah kita nak cari. Jadi mana yang manage user dekat sini. Okay, so yang ni insert user. Ini untuk dia save user baru. So yang nak save user baru, kita buat kat sini. Instead of list, kita buat insert. So nama function yang perlu kita buat, insert nanti dalam tu. Okay. Laju copy je yang atas ni. Copy yang user ni. Paste kat bawah. Tukar. Insert user. Dan nama function. Kita buat insert nama function dia. So dia akan ada error lah. So kita refresh je page ni. Okay, dia kata method insert. Tak ada lagi ya dalam controller ni. So kita buatlah dekat controller kita. Buka user controller. Okay. Ni saya buat apa ya. So ni dah settle, list dah settle. So saya buat sini. Function, tadi saya buat function tu nama insert I huruf besar. Right. Okay, sebelum kita nak passing dia punya parameter dia tu, kita kena baca lah ataupun saya tunjuk teruslah kita terus save dia dekat database. Kita buat db table. Kita nak save ke dalam table user. Okay, macam tu. Kalau tadi kita get untuk dapatkan senarai data. So sekarang ni kita nak insert. So type insert.
Space ke bawah 2 kali and then tutup. Okay. Okay, so dalam ni nak isi apa ni? Dalam dia ni. Insert, buka dengan bracket biasa tu. Dan tutup dengan bracket ni. So dalam ni kita kena buat dalam format array. So, format array dia, kita buat kat atas ni lah. So dia format array dia macam ni lah. Dia mesti macam tu. So dalam tu baru boleh kita isi content dia. So nak isi content, yang pertama field. Field yang pertama kita nak masukkan username. Apa value dia? Dia kena macam tu. Ali contoh Tapi ini kita nak baca daripada request. Ada tak kita dah ada use request ke? Dah ada. So dekat username kita akan baca request. Kita nak baca daripada form. Get apa? Get. Ini comma So kita akan get, kalau tengok dekat form add user ni, untuk username, name dia, input dia adalah username. Name bagi input ni adalah username. So kita copy line ni. So dekat controller, get apa? Get username. So ni untuk username. Copy je ni, copy untuk password. So ni yang sebelah kiri ni dia punya database ah. Dia punya database. So kalau database tu field tu nama PWD, so sini kena PWD lah. Ni nama field dalam database. So ni password. So request, bila sebut request, ni nama field, nama name untuk input. Ni dia bukan database ni, nama ni input. So ini adalah, kau tengok sini password lah. So dia kena password juga. Kat input ya. So password. Copy 2 terus. Okay, last kali biasanya kita tak letak comma lah. Okay, last kali tak letak comma. Username, password, kemudian dia ada full name. Kemudian dia ada user level. Ni semua nama dekat database lah. Ni field database. The full name ni dekat input kita nama apa, kena tengok dekat sini. Pun sama dia guna full name juga. So sini full name. So user level kita tengok dekat form kita guna nama apa, user level, input ni diguna nama name user level juga. So samalah. Okay. Itu sahaja cara untuk kita insert. Tapi lepas kita insert, kita nak check lah dia berjaya atau tidak berjaya kan. Kita buat $x kat sini. Ataupun $result ke apa. The result. So if $result. Okay, ni maksudnya berjaya lah. Okay. Kalau berjaya, kita return, redirect ke user. Kepada main utama tadi lah yang ada list senarai user. Else, the fail to insert. Okay. Kita test lah, saya test dulu. Right, ni kita refresh je. Terus dah masuk lah. Sebab dia dah redirect. Kita insert lagi. The name. Okay. Password 123, full name, Syakir bin Ahmad. Ini admin kosong. Kita add. Okay, so dia dah add dah kat sini. Laju. Masuk data sama Cuma kita memang tak kontrol lah. Kita tengok database kita, kita tak set unit Kita buka, maksudnya boleh lah masuk data sama tu. Okay, so kalau kita tengok structure kita, username ni boleh masuk data yang sama sebab dia bukan primary key dan satu lagi dia bukan unique. Jadi kita kena control lah kat sini. Biasa kita control dekat SQL ni. Kita change yang ni. Ada button change kat sini. Okay, kita change username. And
Sorry, bukan situ lah. Bukan situ. Structure balik. Kita tambah dekat sini ya. Check on one column. Go. Sini dekat more ni ya. Sikit. So under username ni kita nak set dia sebagai unique, tak maksudnya tak boleh sama. More ni klik unique. Okay. So tengok ni dah jadi satu primary key, yang ni satu secondary key lah itu dia. Dia adalah index unique, tak boleh sama. Okay, kemudian kita cuba insert yang sama. Okay, Suhailan ni. Password sama je lain. Tapi dia akan ada error. Ada duplicate entry. So biasa kita buat macam mana? Biasa sebelum kita nak add, kita check exist ke tak exist lagi kan. Baru kita insert kan. Tapi ada shortcut dia dalam Laravel ni. Tapi dengan syarat field tu dia mesti unik lah. Ataupun dia adalah primary. So instead kita insert. Okay. Ini saya komen dulu. Komen dulu yang ni. Okay. Copy balik yang ni. Tak atas ya. So dia ada arahan instead of insert kita buat upsert. So apa upsert ni? Tadi insert. So upsert ni mula-mula dia cuba insert dulu. Kalau dia tu dah ada, dia tak akan insert tapi dia akan update. Dia automatic update. Update dan insert. Dia sama macam ni, cuma kena tambah lagi koma lepas ni. Koma. Okay, kita letak bawah. Okay, so kita based on username ni. Kalau username dah ada, dia akan check based on username. Kalau kita ada dua, unit tu ada dua, username dengan katakan satu lagi full name. Username tu dah ada, full name ni pun dah ada. Ni maksudnya dua lah. Dia akan check dua. Sekarang ni dalam kes kita satu je, kita nak check username je. Jika username dah ada, maka dia akan update. So apa yang dia nak update, so kita buat bawah lagi. Buka balik, kita punya array. So apa yang dia akan update, so username tak perlu update lah. Yang mungkin dia update adalah password. Update apa lagi, mungkin dia akan update full name. Sorry. Full name, ni nama field lah, nama field database. So kalau macam ni, maksudnya kalau username tu dah ada, dia hanya akan update password dan full name saja. User level dia ignore. Okay. Ni, tapi kalau nak masukkan user level, masukkanlah koma. Lagi mungkin dia update juga user level ni. So masuk. Okay, so kita tengok Kalau tadi dia error, macam ni kan saya add ni. Dah boleh, dia dah tukar lah. Tengok saya insert balik Suhailan tapi saya update. Kalau tengok tadi password satu, so ni saya buat 1, 2, 3 full name dan base ni. And then saya buat satu So dia tak error tapi dia dah update. Dia update tu. Kalau saya buat Suhailan, saya buat A berkata. A, kosong. So dia tak akan insert ni data baru ni. Tapi dia akan update. So upsert lah. Tapi dengan syarat mestilah kita punya username ni yang kita set ni dia mesti unique ataupun primary. Kalau ni kita tak set, so saya nak buat tak boleh password yang sama. Ni tak boleh sebab password kita bukan primary dan password tu juga bukan unique. Dia kena salah satu tu. Okay, kita sambung untuk delete dulu Kita sambung untuk delete sebab dia pendek sikit berbanding mask ini. Right. So untuk kita buat menu
menu ataupun link untuk edit dan delete. Biasanya kita akan buat pada setiap row ni. Okay, so kita kena ubah sesuai dekat coding sini. Sini adalah list. So kita buka list user ni. So kita tambah je satu lagi column baru selepas full name tu, tambah satu lagi column baru. Okay, ni kita buat untuk delete. Okay, biasa kita akan buat link je atau nak buat form pun boleh. Ni saya buat link je. Delete /a. Okay. So, apa nak isi kat sini? Ini pun kena buat route. Tapi kita kena submit ID dia sebab kita nak delete ID dia. Based on ID. Kita nak delete data tu kena ada ID. So kita akan buat sini di delete user / and then ID ni. So kita copy je yang ni. Kena copy sekali dan kali sebab ni adalah PHP. So yang ni masih lagi HTML. So delete user yang ni. So ni kita belajar sebelum ni. Ni adalah parameter. Okay, so kita buat a href. Ini nama route, tapi nama route ni dia ada parameter. So kita passing parameter ni. Then delete. Save yang ni. So kalau kita refresh yang ni, kita refresh. So kita pergi dekat satu-satu tu, nampak tak bawah tu dia ada delete user kat sini . Kat sini. So delete user 1. Ini delete user 2. ID lah tu. Delete user 3. Delete user 4. Selamat tak kira? Tak selamat lah sebab orang boleh buat lah slash apa kan. Tak selamat. Jadi kita encrypt. So instead of yang ni. Yang dalam ni tak encrypt lah. Dia adalah raw data. So kita encrypt yang ni. Just tambah lagi. Delete saya letak bawah supaya tak kacau. Okay. So kita tambah dalam dalam ni untuk yang ni. Kita encrypt yang ni. So kita tambah je encrypt. Dan tutup balik. So encrypt, dalam tu kita masuk ID dia. Encrypt. Save. Kita tengok keluar tak nombor-nombor tu. Ni keluar tapi panjang lah nombor tu. Jadi orang tak boleh lah nak select satu je, tak tahu satu tu macam mana dia punya ni. Memang tak akan delete lah. Okay. Panjang. Tambah encrypt je. Dia auto buat. Dia kata senang, boleh je nak buat PHP pun encrypt tapi kena buat function lah encrypt tu. Ni lah yang fikir lah. Sebab tu kata security dia tu. Alright. So macam mana kalau kita cuba test delete satu. Okay, delete satu. Dia kata not found. Ni sebab apa? Route dia tak buat lagi lah. Kalau not found tu mesti dekat route dia. So macam mana nak buat route ni? So ini sama tak dengan view. Kita nak view dulu, kita tak proses lagi, kita view dulu. Okay. Nah, ni saya nak shortcut dia sepatut melalui controller. Ini saya shortcut teruslah kat sini. View. Sorry. So yang kita nak delete tadi tu dekat sini. Kena delete user. Delete user. So web dia adalah delete user. And then slash. Dan ni parameter dia. So parameter kita buat macam ni. Buat X pun tak apa. Okay. Okay, cuma yang kita tengok semalam bila nak submit parameter ni tak boleh guna view ni . So kita kena guna get. Guna get.
Okay, guna get dan kat sini dia lain sedikit. Kita akan buat function. So ni adalah $x tu iaitu ID lah. ID dalam format encrypted. ID encrypt. Okay. Ketuk. Okay. Atau baru kita return view, kita akan submit file tadi iaitu buka file manage user, folder manage user. Dah ada untuk delete lah. So delete tu nama file dia adalah delete user. Delete user. So delete user. And then kita nak submit yang ni. ID encrypt ni. So compact. So macam tu tutup 2 kali. So ni ID encrypt. So, saya letak kat bawah. Comma compact. So ini adalah. So tak perlu letak dollar. So yang ni lah. ID encrypt. Di encrypt ni saya buat huruf besar. Ini edge tak betul. Encrypt. Di ID encrypt. So ni route kita. Kita buat get. Kenapa tak boleh buat view? Mungkin boleh buat tapi saya tak ingat syntax dia. Untuk submit value tu. Submit value. So biasa kita guna get ni. Get. So ini adalah parameter. So ini basically ID yang kita encrypt tadi. Kita akan masuk kat sini. So ni just buat je $ID encrypt. Automatic dia akan ambil value yang first kat sini. Okay. Automatic. So ini tak kisahlah nak buat X ke ABC ke tak kisah. So automatic value X ni akan masuk ke dalam ID encrypt. Jadi kita return view macam biasa. So bila view ini adalah nama file yang kita nak view. Dalam folder manage user / delete user. And then kita comma sebab kita nak compact, kita nak hantar satu variable iaitu ID encrypt. Right. Okay, save. So kita buka file ni manage user, delete user. So kita buka file tu. Delete user dekat manage user, dekat resources ni. Ke delete user. Ini pun sama, kita nak block daripada orang access ni. So kita copy daripada list user ni. Copy je. Okay. Okay, so dekat delete user ni. Kita try dulu. Refresh je saya ni. Yang ni. Okay. So kita nak baca balik ID dia. Okay, kita nak baca balik ID dia. ID encrypt. Okay, ni nak print balik lah. Nak print balik menggunakan syntax Laravel, syntax Blade. Kita baca balik ID encrypt. Kenapa dia $ID encrypt? Ini kerana dekat web ni, kita compact, kita hantar ID encrypt ni. Okay, so yang ni. Save. So ni adalah ID dia. So macam mana kita nak decrypt balik? Kena decrypt balik lah. Kalau kita nak base, nak delete kat database, mesti dalam format yang kita boleh baca lah. Sebab kalau database kita tak encrypt. Okay, so kita kena decrypt balik. So cara nak decrypt macam ni je, decrypt. Kalau tadi kita encrypt, so ini kita decrypt lah. So kita tengok, ini saya tulis sikit lah, ID. Okay, so dapat baca balik ID 5. Kita back balik. Kita tengok yang ni, yang nombor 2 ni. Kita dapat balik ID 2. Tapi di submit ni, panjang lah. So selamat lah. So apa yang nak isi kat sini, ini biasa kita nak echo balik maklumat dia. So dekat view ni pun sebenarnya kita boleh baca direct database lah. Kita boleh baca direct database. So boleh letak coding dekat PHP ni. So saya letak coding kat PHP ni. Ya, ataupun nak buka baru pun boleh. Saya buka baru lah. Buka baru. PHP. So dalam ni
and PHP ya. So kita buka PHP. So ini adalah $id sama dengan kita declarekan yang tu. So ini coding PHP ya. And then kita nak baca data dia. So data sama dengan db table user. Where ni biasa kita letak bawah ni. Boleh je letak straight tu. Where ID dia adalah ID tu lah. And then kita buat first first. Okay. Okay, so dah dapat baca database dia tu. Kita baca balik database dia, maksudnya baca daripada table user, bagi user ID sama dengan apa yang kita dah declare ni. Okay, dia hantar tadi. So first kita nak dapat data yang pertama, memang dia ada satu je database on ID tu lah. And then kita print lah kat sini, username ni adalah data username. Ni password. Ini password dia. Ini full name dia. So ID pun kena masuk lah. ID tu adalah $ID ya. So jangan masuk $ID ni ada error sebab ini HTML ni. Semua ni HTML. So ini adalah PHP. So kita buka dan tutup. Save. Okay, so dah dapat dah. Klik delete barulah kita proses dekat controller. So, kita proses untuk delete. So pertama sekali kena ada action lah ni. So form ni tak ada action ni. Jadi set action ni kita buat remove lah. Sebab delete user tu dah ada, saya buat remove user. Okay, remove user ni dia akan panggil controller. Nanti kita akan buat So just tambah yang action ni. Remove user. Action sama dengan remove user. Kat delete user.play.php ni. Form dia ni untuk action sahaja tidak ada, kita tambah remove user. Okay. So kalau kita refresh form ni pun, bila kita delete, adalah. Okay, so kita pergi dekat remove user. Kau tengok atas ni pun dia dah tukar delete user kepada, remove user. Remove user. And back balik. Delete user. Kita tengok tadi. Ini get delete user. Ni isu dia macam ni So kalau tengok ni, sekarang ni dia public delete user. Kalau saya klik delete ni, dia delete user, remove user. Okay. So delete user, remove user. Walaupun dekat action tu saya tulis remove user, tapi sebab dia berada dah dalam delete user ni, kita delete ni, dia akan jadi delete user, remove user. Jadi kita kena buat route kita delete user, remove user. So pergi dekat route kita, kita copy yang macam insert ni. Copy yang tu, dia letak di bawah ni. So ni kena delete user / remove user. Okay. So ni tak ada ID dah. Ini ID ni dekat form tu. ID ni dah ada dekat form. Kita tengok dekat delete kita ni. ID tu dekat form ni dah. Jadi tak perlulah kita buat dekat dia punya route tu.
Okay, so yang ni user controller tapi sini kita buat delete. Kita panggil function delete. So yang ni refresh je. Okay, so dia kata delete does not exist. Kita terus buka controller kita sebab tak ada lagi dekat controller tu, delete. So kita buat kat atas ni function delete. Function delete. Delete ni senang je. Bersama juga buat $result. Sama dengan db table, nama table yang kita nak delete tu user, data apa yang kita nak delete ni saya letak bawah. Okay, data where id. Okay, kalau tengok id ni dia dah tak encrypt lah sebab daripada form tu kita tak encrypt. Daripada form ni kita tak encrypt ya. Kalau kita encrypt dekat sini, so dekat tu pun kena decrypt balik lah. So sini saya tak encrypt. Okay. Tapi sebaiknya kita encrypt lah. So dekat kita punya ni, boleh baca terus request get ID and then delete. If result, kita buat macam bawah juga, copy je. If result ni, copy je. Redirect ke user, okay. So kalau ni fail to delete. Okay, saya test dulu, refresh yang ni. Ini dekat controller, user controller line 20. Line 20. Ini tertinggal lah. Where tu kena tutup. Jadi request tutup where ni. Where ni kita buka ni tak tutup. Save. Okay, resend. Dah delete dah. Syakir. Saya delete Syakir. Delete. Hilang dah. Sama je macam delete tu. Okay, kita proceed kemas kini. So pertama sini tak ada button kemas kini. So kena tambah dekat list ni ya. Okay, kita pergi dekat list. Copy je yang delete ni. Copy. Kita buat column baru lah. Okay. Paste kat sini. So delete ni tukar kepada update ataupun edit lah. Edit. So ini instead of delete user, kita buat edit user. Okay. Beres. Copy je yang ni. Then tak sini. Dan yang delete tu tukar kepada edit. Masuk href dia tu pun kita buat edit user. So ini belum ada route dia. Cuma kita buka dulu tengok. Refresh. So ada edit lah. Cuma kita edit satu. Contohnya Kamal ni. Saya edit. Tak faham lah sebab dekat route belum ada. So kita buka route web.php. Yang ni copy yang line 9 tu. Ataupun yang ni lah. Yang get tu. Ada get tu. Okay, sebelum yang ni. So, copy yang ni. Okay, so kita letak di bawah dia ni. So ni route kita tadi kita buat edit user. So yang ni kita akan panggil file. File dia adalah file dia edit user. Edit user. Okay. Ni refresh je page dia. So dia dah masuk kat sini edit user. So kita kena adjust dekat edit user pula. Dekat edit user. So buka edit user. Sebelum tu kita pula lah nak copy. Saya copy dulu yang ni. Atau kita buka yang delete user sebab dia lebih kurang sama je. Buka yang delete user yang tadi tu. Copy je yang line atas dia ni. Ini line yang kita baru buat tadi tu. Copy dan kita buat dekat edit user. So kena buka edit user. So ni kosong So paste kat atas ni. So line pertama tu lebih kepada untuk dia check session. Dan user level. So line kedua ni sama. Nak baca balik data tu. So bahasa benda yang sama lah. So edit user kita print balik lah.
So ni ada hidden ID, so ID pun kita dah encrypt kat sini, decrypt balik kat sini. So ni adalah ID. Okay. Alright, tambah untuk input type hidden tu ID. So ini username ni input pun kita akan print balik value yang dah ada. So itu $data. Kenapa $data? Sebab kita assign ke dalam variable $data dia. So $data arrow yang ni username. So copy yang ni tak value untuk password pula. Ni password. Tukar password. Kemudian full name. So antara value tu kita letak full name. Data full name. User level bukan dekat name dah. Jangan tukar dekat name ni. Tukar dekat value dia. Okay, dekat value dia. Ni adalah user level. Okay. Dia perlu yang ni. Dan kita tengok jalan ke tak jalan. Action ni pula ada. Kita tengok action ni pula ada. Kita tengok. Refresh dulu page ni. So dah ada dah. Ni betul soalan ni yang login. So kita tengah edit user ini. Okay. Cuma update ni pun sama. Kalau kita tengok update tadi kita buat tadi remove user. So sini kita buat update user. Okay. Action dia adalah update user. So refresh yang ni. So kita cuba update lah. Cuba update nama dia. Ni boleh update username sekali ya. Sebab kita based on ID je. Password dia. Kita update sekali. Kama 2023. Password 2003. Kama bin alias. Okay, klik update . Okay. Cuma dia kata method ni tak support. Basically tak ada lagi lah. Edit user ni kita belum buat . Kita buat dekat route. Nak copy yang mana? Copy yang delete user ni . Copy yang delete user. Remove user tu. Tak bawah ni. So yang ni kita tukar kepada edit user. Sama dengan yang atas ni. Edit user. And then ini kita buat tadi update user. Okay. Dan ini jangan buat delete. Ini adalah update. Edit user ni . Okay. So edit user dengan sama ni lah. And then update user. Dan function dia nak panggil lah update, save. So kalau saya refresh yang ni, dia dah jumpa. Okay, so dia dah okay ni. Cuma method update kita belum buat lah dekat controller. So kita buka controller kita. So ni update ni belum ada kat controller. So user controller, buka kat controller ni. Boleh copy lah yang delete ni. Okay. Paste je kat sini. So ini adalah untuk update. Okay. So instead of delete, ni untuk update ni. Kita buat update. Then macam insert tadi. Kita buat buka macam ni. So saya isi dalam tu saya letak kat bawah. So apa kita nak update? Kita nak name. Ataupun kalau malas tulis dah ada yang insert tadi. Copy je yang insert ni. Dibalik dekat sini. So yang dalam ni just paste je. Okay. Ini fail to update. Save dan kita refresh yang ni. So dia berjaya dan dia dah update dah ni. Okay, saya edit yang Suhailan ni. Password 123. Okay, update. Dan dia dah berjaya update. Right, itu sahajalah.